Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu jurnal artikel kritik yang bertajuk Komunikasi Kepimpinan Mahathir Mohamad dari Perspektif Agama Hindu. Kritikan artikel jurnal hasil tulisan S. Martandan Suppiah 1.0 ringkasan jurnal. Artikel yang dikritik adalah bertajuk Komunikasi Kepimpinan Mahathir Mohamad dari Perspektif Agama Hindu. Hasil tulisan S. Martandan Suppiah Universiti Tunku Abdul Rahman, Muhammad Khairi Ahmad Universiti Utara Malaysia, Heran Niru Bagunasekaran UAE Malaysia, KDU Penang University College 2020. Penulisan artikel ini dimulakan dengan pengenalan seperti juga penulisan-penulisan lain yang kebiasaannya menjadi bahagian pengenalan untuk memberi gambaran keseluruhan tentang topik yang dikaji. Penulis telah mengulas beberapa isu penting dalam artikel ini, iaitu penyelidikan kualitatif. Ini bermatlamat untuk meneroka mempengaruh komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad dari sudut pandangan budaya masyarakat India di Malaysia. Menariknya, walaupun Mahathir Mohamad dikatakan mengetepikan masyarakat bukan bumi putera, khususnya masyarakat India, tetapi masyarakat India merekodkan pembangunan atau perubahan yang baik dalam pelbagai bidang. Dalam pada itu, penyelidikan ini mengandaikan bahawa kemahiran komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad mempengaruhi masyarakat India ke arah pembangunan yang mapan di Malaysia. Budaya masyarakat India yang ditunjangi oleh kepercayaan Hinduisme dipercayai menjadi nilai asas dalam proses komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad dalam masyarakat Hindu di Malaysia. Selain itu, penulis penyelidikan ini bertujuan meneroka konsep komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad dari perspektif budaya Hindu Malaysia. Tambahan pula, penyelidikan yang menganalisis komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad dari perspektif budaya India amat terhad. Muniapan 2006. Kaedah temu ramah mendalam digunakan untuk mengumpulkan data. Subjek penyelidikan dipilih melalui teknik persampelan bertujuan. Pengkaji menggunakan kaedah analisis tematik untuk menganalisis data. 3 tema digunakan, iaitu definisi komunikasi kepimpinan, ciri komunikasi kepimpinan yang berkesan dan juga fungsi komunikasi kepimpinan yang telah dibentuk. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa agama Hindu mempengaruhi bagaimana Hindu melihat interaksi kepimpinan Mahathir. Penyelidikan ini menyumbang kepada pembentukan dimensi baru, iaitu kajian komunikasi kepimpinan dalam konteks masyarakat dan budaya India itu sendiri. 2.0 kritikan jurnal. Menurut Siddiq 2002, abstrak yang ringkas tetapi lengkap, padat serta memperlihatkan keseluruhan penulisan kajian merupakan salah satu kekuatan kepada jurnal ini. Abstrak jurnal ini yang ditulis secara terus, objektif kajian, kaedah kajian dan hasil dapatan kajian dapat membantu pemahaman lanjut pembaca dan sekaligus menarik minat pembaca untuk terus memberi idea utama dalam dan hasil dapatan kajian ini. Hal ini turut ditekankan oleh Siddiq pada tahun 2002 yang berpendapat bahawa abstrak memainkan peranan penting bagi mempengaruhi pembacaan untuk terus mengenali idea utama yang ingin disampaikan oleh penulis itu sendiri. Selain itu, abstrak kajian ini juga ditulis dengan membahagikan kepada 5 elemen penting kajian secara terus. 5 elemen penting itu ialah tujuan kajian, kaedah kajian, hasil dapatan kajian, implikasi dapatan, originality, kata kunci dan jenis jurnal. Selain dari abstrak, keseluruhan penulisan jurnal ini juga ditulis dengan begitu ringkas tetapi padat dan syarat serta tidak melebih-lebih dan melerik-lerik. Pengkaji membahagikan jurnal ini kepada 7 subtopik utama. Setiap subtopik dihuraikan secara terus kepada maksud subtopik yang dipilih. Sebagai contoh, bagi subtopik pertama,
iaitu pengenalan. Di bawah subtopik ini penulis menceritakan secara terus tentang tujuan kajian dan serba sedikit tentang kemahiran komunikasi kepimpinan seorang pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya ke arah perubahan sosial tanpa mencampur adukkan dengan elemen-elemen lain seperti hasil dapatan maupun kaedah kajian. Pembahagian secara teratur ini memudahkan pembacaan dan meningkatkan pemahaman para pembaca itu sendiri. Ayat yang digunakan dalam penulisan jurnal ini juga ringkas dan terus kepada maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Perkara ini juga turut membantu pemahaman pembaca seerti yang ditekankan oleh Othman Talib pada 2013 bahawa penulis perlu memikirkan terlebih dahulu idea utama yang ingin disampaikan supaya ayat yang bakal ditulis itu pendek, ringkas dan padat. Hal ini kerana ayat yang panjang sering membawa maksud yang kurang jelas dan menyukarkan proses pemahaman pembaca. Manakala sistem pemerengganannya juga begitu sistematik, setiap perenggan menceritakan tentang satu isi utama yang cuba disampaikan oleh penulis. Selain itu terdapat kolerasi yang koheren antara satu perenggan ke perenggan yang seterusnya. Idea dan hasil dapatan kajian ditulis dengan tidak melompat-lompat ataupun tidak melangkau perenggan lain. Ini pasti memudahkan pemahaman pembaca dan memudahkan proses menghubung kait antara satu perenggan ke perenggan yang lain. Pembaca tidak perlu berteka-teki ataupun meneka apakah yang cuba disampaikan oleh penulis sehingga terpaksa mengulang baca dan mengelak halaman-halaman sebelumnya 2-3 kali. Perenggannya juga pendek dan padat, memandangkan pemerengganannya yang panjang pasti melemaskan proses pemahaman pembacaan itu sendiri. Dari segi laras bahasa dan gaya penulisan jurnal ini juga mudah untuk difahami pembaca. Jurnal ini ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah difahami. Oleh itu jurnal ini mudah difahami walaupun dibaca oleh pembaca yang bukan dalam bidang komunikasi. Selain itu, bagi memudahkan pemahaman pembaca, kaedah fenomenologi Kolaizi 1978 digunakan dalam menganalisis transkrip temubual mendalam. Dalam kaedah ini, semua transkrip bertulis dibaca beberapa kali. Untuk setiap transkrip, frasa atau ayat penting yang berkaitan dengan maklum balas masyarakat Indonesia mengenai komunikasi kepimpinan Mahathir dikenal pasti. Kemudian, maknanya dirumuskan berdasarkan penyataan dan frasa. Makna yang dirumuskan ini dikategorikan kepada beberapa tema dan kemudian hasilnya disatukan dan dicantumkan. Setelah tema dibentuk, penyelidik meminta beberapa informan untuk memberi pendapat terhadap penemuan tersebut. Pengkaji tetap berupaya memberi keterangan yang baik bagi setiap senarai, satu senarai dalam meningkatkan pemahaman pembaca itu sendiri. Manakala dari sudut rujukan didapati bahawa penulis banyak menggunakan sumber rujukan yang terkini sebagai sandarannya. Penulis juga melampirkan kesemua senarai rujukan seperti yang dipetik dalam penulisan. Terdapat sebanyak 68 senarai rujukan yang dilampirkan oleh penulis tersebut. Kesemua rujukan ini masih relevan kerana membincangkan tentang sandaran teori yang digunakan oleh penulis dan juga tentang perkembangan isu yang dibincangkan oleh penulis. Othman Talib 2013 berpendapat bahawa rujukan yang terkini iaitu 5 tahun kebelakangan dari tahun penulisan dibuat adalah perlu agar penulisan tidak dilihat sebagai surat khabar lama ataupun ketinggalan dari arus semasa ilmu pengetahuan. Namun, jurnal-jurnal yang dirujuk penulis tidak terdiri daripada jurnal yang berimpak tinggi. Rujukan yang terdiri daripada jurnal yang tidak berimpak tinggi ini akan menjatuhkan kualiti penulisan tersebut. Othman Talib 2013 menjadikan bahan-bahan yang tidak berimpak tinggi sebagai sumber rujukan akan menjatuhkan kualiti penulisan yang dibuat. Selain dari elemen-elemen teknikal dalam penulisan, isu utama yang menjadi asas kajian ini juga merupakan satu kekuatan kepada jurnal tersebut. Isu dalam kajian ini meneroka keunikan aspek yang membolehkan komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad membawa perubahan sosial dalam kalangan masyarakat Hindu khususnya di Malaysia. Penulis menjelaskan keadaan ini melalui
teori komunikasi kepimpinan seperti teori kepimpinan transformasional yang membincangkan bahawa pemimpin yang mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai budaya pengikutnya dapat menggalakkan pengikutnya ke arah pembangunan atau perubahan sosial. Byrne 1978, dan ini menunjukkan bahawa kepimpinan transformasional dipengaruhi oleh budaya. Memandangkan hasil kajian dalam bidang ini dapat menyumbangkan kepada pengetahuan komunikasi kepimpinan berdasarkan agama Hindu, sekaligus akan memberi kesan langsung hubungan antara kepimpinan transformasi dan dimensi budaya yang diperkenalkan oleh Hofstede. Penemuan mereka memperkuatkan lagi penyelidikan Bass dan Overliu 1994 yang menyimpulkan bahawa kepimpinan transformasi sesuai diaplikasi dalam pelbagai budaya. Selain itu, penyelidik komunikasi kepimpinan juga berpendapat bahawa pemahaman yang baik tentang budaya pengikut adalah sangat-sangat penting bagi seorang pemimpin untuk mewujudkan hubungan yang erat dan meraih sokongan padu. Krishnan 2002. Sebagai contoh, dapatan kajian ini boleh dijadikan sebagai alert alam kepada komunikasi kepimpinan yang berkesan dan perubahan sosial. Hal ini demikian kerana dapatan kajian ini menunjukkan projek penyelidikan 10 tahun ini Globe mengklasifikasikan Malaysia sebagai negara bangsa dengan mengabaikan faktor-faktor pelbagai budaya Malaysia. Penyelidikan Globe mengandaikan bahawa tidak ada hubungan yang signifikan antara pelbagai kaum di Malaysia. Kennedy 2002. Green 2006 mengkritik kajian Globe kerana tidak menganggap elemen kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia yang pelbagai. Oleh itu, Trendis dan Brislin 1984 menekankan pentingnya melakukan penyelidikan dalam konteks budaya untuk mengembangkan teori dan mencari makna yang lebih mendalam. Oleh itu, Dahlia 2008 mengesyorkan agar penyelidikan masa depan melakukan penyelidikan untuk memahami unsur kepelbagaian budaya di Malaysia. Aspek seterusnya adalah dari segi kaedah kajian yang dijalankan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji persepsi masyarakat Hindu terhadap komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad dari perspektif budaya India. Pengkaji telah menggunakan sumber informan yang beragama Hindu, telah dipilih dengan menggunakan persampalan propos dan temu bual mendalam berbentuk semi-struktur digunakan berdasarkan cadangan pattern 2002. Informan terdiri daripada pemimpin politik India, badan bukan kerajaan, ahli perniagaan serta orang awam. Analisis tematik ini digunakan untuk mengenal pasti, menganalisis serta membina tema bagi data yang dikumpulkan. 3 peringkat analisis tematik yang merupakan pengekodan data, pembentukan tema dan pembinaan tema analitikal telah digunakan dalam penyelidikan ini. Pengkaji juga telah menganalisis transkrip temu bual dengan mendalam. Setiap maklum balas mengenai kepimpinan Mahathir dikenal pasti dan dikategorikan. Kaedah fenomenologi Colizzi 1978 digunakan dalam menganalisis transkrip temu bual mendalam. Selain gagal memberikan justifikasi tentang pemilihan tempoh kajian dijalankan, pengkaji juga didapati gagal menyatakan limitasi dan delimitasi yang dihadapi oleh pengkaji sepanjang proses ini dijalankan. Menurut Othman Talib 2013, limitasi kajian perlu dilaporkan walaupun secara ringkas. Limitasi kajian merujuk kepada kemungkinan wujudnya kelemahan kajian yang di luar kawalan pengkaji yang melibatkan parameter dalam metodologi kajian seperti pemilihan sampel bukan rawa, saiz sampel yang kecil, kesan variable luaran atau variable moderator yang dikenal pasti mungkin memberi kesan impak kepada kajian tersebut. Manakala delimitasi kajian ialah penerangan kepada perkara-perkara utama dalam kawalan yang dipilih untuk menjadi fokus kajian anda. Kegagalan menyatakan limitasi dan delimitasi kajian akan menyebabkan kerangka kajian dilihat tidak teratur dan pemilihan kaedah kajian dilihat longgar kerana tidak ada sebarang justifikasi terhadap sesuatu perkara itu dijalankan dalam kajian berbentuk ilmiah. Malah penambahbaikan kajian juga dilihat sukar untuk dijalankan pada masa akan datang kerana sukar untuk mengenal pasti faktor-faktor
yang menjadi kekangan semasa dalam kajian. Kajian ini menyimpulkan bahawa komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad dapat dianalisis melalui 7 ciri pemimpin transformasi yang disenaraikan oleh Tichy dan Dewana 1990. Pertama, pemimpin transformasi adalah ejen perubahan. Kedua, pemimpin transformasi dianggap sebagai orang yang berani. Ketiga, pemimpin transformasi dapat digambarkan sebagai orang yang percaya akan orang lain. Seseorang pemimpin transformasi percaya bahawa rakyat mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Seterusnya, pemimpin transformasi memiliki nilai-nilai murni. Selaras dengan idea itu, Mahathir dianggap sebagai pemimpin yang menunaikan janji. Pemimpin transformasional juga mempunyai kemampuan untuk menangani ketidakpastian. Mahathir dianggap sebagai penyelesaian masalah. Akhir sekali ialah ia sangat berwawasan. 3.0 cadangan penambahbaikan. Rujukan adalah elemen penting dalam kajian ilmiah. Oleh itu, rujukan yang digunakan perlulah menggunakan jurnal yang berimpak tinggi agar kualiti kajian yang dijalankan dapat dikawal. Adalah disarankan agar penulis hanya menggunakan jurnal-jurnal yang berimpak tinggi dalam membuat rujukan tersebut. Manakala bagi mengelakkan semua terdapat keciciran analisis terhadap akhbar bercetak, pengkaji seharusnya lebih peka dan menganalisis media cetak secara terus dan bukan hanya bergantung secara atas talian. Bahan-bahan bercetak ini boleh didapati dari perpustakaan maupun pusat akhir negara. Walau bagaimanapun, sekiranya pengkaji merasakan terlalu sukar untuk mendapatkan bahan, kesahihan kajian masa relevan tidak diragui maupun ditolak. Antaranya adalah dengan mengecilkan skop kajian ini kepada wacana media. Seterusnya, dari aspek tempoh kajian, pengkaji tidak menjelaskan tempoh kajian yang dijalankan. Jika dilihat tempoh kajian secara kasar, ia mencakupi kesemua bulan dan boleh diterima pakai dalam kajian ilmiah. Namun pengkaji seterusnya menyatakan justifikasi tentang tempoh kajian ini dipilih. Memberi justifikasi pemilihan tempoh kajian boleh mengelakkan sebaran tanda tanya kepada pembaca, memberi gambaran jelas kepada para pembaca. Selain itu, pengkaji juga boleh menambah baik kajian dengan turut menyatakan limitasi dan delimitasi. Rumusannya, kekuatan jurnal ini terletak kepada isu yang dikaji oleh pengkaji dan cara penyampaian hasil dapatan oleh pengkaji. Isu kajian yang terkini serta dapatan hasil kajian menarik menjadi teras utama kepada kekuatan jurnal ini. Penyampaian idea dan hasil dapatan juga diolah dengan begitu baik dan terperinci agar memudahkan pemahaman pembaca. Selain itu, dari amalan teknik penulisan dan penerangan yang mesra pembaca, kajian tentang komunikasi kepimpinan Mahathir Mohamad dalam perspektif agama Hindu berupaya menyumbang kepada satu proses menunjukkan etos kepimpinan yang positif. Barrett 2014 turut menjelaskan bahawa etos merujuk kepada ciri-ciri kepimpinan terpuji dari sudut pandangan pengikutnya. Didapati bahawa ciri-ciri kepimpinan yang sejajar dengan kehendak para pengikutnya akan memberi inspirasi dan motivasi kepada mereka. Didapati bahawa seorang pemimpin yang menunjukkan etos positif seperti karisma dan etika akan menjadikan pengikutnya mempercayai kepimpinannya. Walaupun terdapat beberapa penambahbaikan dan kelompongan yang wajar diisi dalam kajian ini, namun penjanaan serta percambahan idea tentang isu kajian oleh pengkaji wajar dihargai pembaca. Kesimpulannya, jurnal ini begitu menarik untuk dibaca oleh para pengkaji dalam bidang media dan komunikasi. Jurnal ini juga begitu syarat dengan idea untuk diterokai oleh sarjana-sarjana media komunikasi. Sekian, terima kasih.